Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. So inilah dia sahabat semua, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu. Bukan saya pemimpin mereka, tapi turun kepada penyokong-penyokong mereka. Semuanya kaki fitnah, semuanya menghasut. Dan hari ini ya, Faizal ataupun Tun Faizal disiasat polis kerana membuat satu kenyataan yang berbau fitnah terhadap timbalan Perdana Menteri yang pertama, yaitu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dan satu lagi isu yang menarik juga saya kongsikan adalah seorang pengkhianat sebelum ini, ya, dengan kes rogolnya. Jadi apakah perkembangan? Mari kita lihat ya kenyataan media ini. Jadi untuk yang pertamanya, seperti mana yang saya katakan tadi, Tun Faizal dirakam percakapan ataupun disiasat oleh pihak berkuasa. Kerana apa sahabat semua? Kerana selepas mengeluarkan kenyataan yang didakwa berbau fitnah terhadap timbalan Perdana Menteri, ya, Tun Faizal Ismail Aziz hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya hari ini untuk disiasat dan dirakam percakapannya. Ketua Penerangan Bersatu berkenaan diiringi beberapa penyokong memasuki IPD Putrajaya secara bersendirian jam 3 petang tadi, memetik berita harian. Faizal sewaktu sidang media di lokasi berasingan memberitahu bahwa polis telah memintanya hadir bagi dirakam percakapan. Ia mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 berkaitan kenyataan yang dimuat naik di Facebook. Jadi untuk rekod, Faizal menyertai Bersatu berkuat kuasa 9 Julai 2023 tahun lalu, yaitu pada 30 Ogos lalu. Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan membuat laporan polis di Balai Polis Tapak terhadap Faizal yang juga bekas timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya. Laporan itu susulan artikel yang berbau fitnah terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO berhubung isu perlantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Ketua penerangannya Nasrun Nasaruddin berkata, hantaran pada 27 Ogos lalu itu juga mencabar kredibiliti Yang di-Pertuan Agong ke-16 dalam lantikan Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini yang mengejutkan kita sahabat semua, bukan saja presiden mereka, kini ya pemimpin-pemimpin ini ya tanpa segan silu ya membuat kenyataan-kenyataan yang berbau menghina, yang berbau fitnah, dan juga ya seakan-akan kenyataan itu juga ya mempertikaikan ya perlantikan Perdana Menteri, ya. Apabila Muhyiddin ya tidak dilantik sebagai Perdana Menteri, mereka meroyan setiap hari ya. Hampir 2 tahun sahabat semua, mereka masih belum menerima kenyataan yang sekarang ini mereka adalah pembangkang ataupun pembangang yang tidak habis-habis meroyan sehingga menyentuh isu-isu sensitif, apatah lagi melibatkan ataupun mengheret institusi dirajah di dalam permainan politik jelek, permainan politik sempit yang diamalkan oleh pembangkang ini. Apa pandangan anda sahabat semua? Jadi perkara yang kedua berkaitan dengan pendengaran rayuan akhir bekas adun yang dikatakan merogol AMA. AMA ini adalah penjaga rumah ya. Ya pada 23 Oktober ini pekerja rumah yang dibayar untuk mengemas, memasak dan sebagainya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Mahkamah Persekutuan menetapkan 23 Oktober depan untuk mendengar rayuan akhir bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terono Paul Yong Chu Kiong terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan sabitan bersalah kerana merogol pembantu rumahnya. Pembantu rumah lah, lebih senang kita faham ya, aman 5 tahun yang lalu. Peguam Yong Datuk Rajpal Singh ketika dihubungi hari ini mengesahkan tarikh pendengaran tersebut. 1 Mac lalu Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti 2-1 mengekalkan sabitan bersalah terhadap Yong. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan mengurangkan tempoh hukuman penjara Yong daripada 13 tahun kepada 8 tahun dengan 2 sebatan. Pada 27 Julai 2022, Mahkamah Tinggi Ipoh Perak menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dengan 2 sebatan terhadap Yong selepas didapati bersalah merogol pembantu rumahnya, seorang warga Indonesia berusia 23 tahun di sebuah bilik di rumahnya di Ipoh pada 7 Julai 2019. Wow, hebat. Ini pengkhianat parti ini ya. Saya tidak ingat dia parti mana, tapi
dia telah keluar ya, sehingga runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan ya di Perak kalau saya tidak silap. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan hari ini. Saya kongsikan perkara-perkara tindakan-tindakan rakus yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau tadi bekas YB, sekarang ini dikatakan seorang bapa ya, seorang bapa bekerja sebagai penjaga security mengaku tidak bersalah sumbang maram amang seksual terhadap 2 anak. Jadi sekali lagi sahabat semua, seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alor Gajah di Alor Gajah hari ini atas 9 pertuduhan melakukan sumbang maram dan amang seksual terhadap seksual fisikal terhadap 2 anak perempuan sejak 2018. Lelaki berusia 39 tahun itu membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dia didakwa melakukan sumbang maram dan amang seksual fisikal terhadap 2 anak perempuannya berusia 13 dan 16 tahun ketika kejadian, dan kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Durian Tunggal antara pertengahan November 2018 dan pertengahan Ogos 2024. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376 dalam kurungan 3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan, dan Seksyen 14E Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16 kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Lelaki itu tidak diwakili peguam, turut didakwa mengikut Seksyen 377CA Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 30 tahun dan sebat, serta Seksyen 37I Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 15 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Banyak betul penjara nih kalau semua disabit salah. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ehsan Nasaruddin mencadangkan supaya jaminan sebanyak 20.000 bagi setiap pertuduhan, dengan syarat tambahan tertuduh dilarang mengganggu mangsa dan perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran 2 minggu sekali. Hakim Syahjana Abdul Lajiz mengarahkan lelaki itu dijamin 12.000 bagi setiap pertuduhan beserta syarat tambahan seperti yang dicadangkan pendakwaan, serta menetapkan 9 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes dan lantikan peguam. Jadi itu antara perkara-perkara yang agak mengejutkan kita sahabat semua. Yang pertama tadi Tun Faizal, pengkhianat UMNO juga nih ya, menyertai Bersatu sekarang ini menjadi seperti mengikuti jejak langkah presidennya dengan membuat kenyataan yang berhasutan, mempertikai pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.